akan membuatkan pelanggan itu rasa dihargai lah. Sebab apa? Sifat pedulinya semakin tinggi kan, setia ditunjukkan, seolah macam kalau tak guna produk tersebut tu mereka rasa macam orang kata apa, mereka tidak dihargai, status quo mereka rendah. Dia sangat bermain dengan emosi dan juga mereka membina hubungan yang lama lah dengan pelanggan kan. Kalau pelanggan puas hati, pelanggan akan rasa seronok apabila melihat iklan itu dan pelanggan merasakan mereka lah pelakon-pelakon dalam iklan tersebut. Dan juga dia akan meninggikan royalty lah ataupun loyalty, kesetiaan. Meninggikan kesetiaan sebab apa? Pelanggan itu akan rasa bahawa mereka perlu membeli dengan perubahan-perubahan yang mungkin yang mereka hadapi, macam produk berkaitan kesihatan kan, makan semakin baik, mereka akan terus membeli dan juga itulah tentulah memberikan keuntungan jangka panjang kepada syarikat. Di samping itu juga kadang-kadang ada syarikat menggunakan konsep emotional marketing dan pengalaman pelanggan ini ialah mereka sentiasa membantu pelanggan, bukan saja menggunakan produk yang sedia ada, juga ditawarkan dengan berbagai produk yang lain. Yang paling penting adalah pelanggan dapat menyelesaikan masalah mereka secara tepat dan secara total. Itu yang banyak difokuskan sekarang lah. Maka mereka bukan saja mencari pelanggan baru, tapi mereka mengekalkan pelanggan yang setia, yang sedia ada. Existing customer ini difokuskan betul-betul untuk membantu mereka. Itu berkaitan dengan emotional marketing. Sekarang kita bercerita tentang elemen seterusnya yang berada dalam situ ialah digunakan konsep cognitive marketing, iaitu daya tarik intelektual. Dimasukkan fakta, hujah, fakta, rujukan sana, rujukan sini, kata doktor sana, kata doktor sini, supaya pelanggan dapat menjiwai idea, fakta dan hujah itu sehingga pelanggan membenarkan apa yang dinyatakan dalam bentuk fakta itu. Itu cara ringkas berkaitan dengan cognitive marketing. Selepas itu mereka pergi kepada action marketing. Action marketing ni adalah tonjolan dalam iklan promosi mereka tentang gaya hidup, gaya fizikal, pengalaman orang-orang yang telah menggunakan produk ini, dan juga akan mereka masukkan berbagai testimoni-testimoni yang akan nampaklah realitinya bahawa manfaat yang pelanggan itu akan dapat apabila mereka menggunakan produk dan servis yang ditawarkan. Akhirnya mereka membina konsep relationship marketing, iaitu mereka berhubungan sentiasa supaya mereka orang kata apa, dapat memegang pelanggan itu dan pelanggan itu rasa bahawa jenama ini dah, produk inilah yang banyak membantu mereka. Dan dalam iklan itu juga mereka akan tunjukkan pengalaman hubungan yang mesra di antara individu-individu yang terlibat yang menggunakan produk tersebut secara kolektifnya, dan mereka juga akan menyatakan bahawa ramai yang telah merasai produk ini dan ramai yang mendapat manfaat daripadanya. So bagi orang yang tak guna lagi, yang tengah memati, masuklah bersama dengan kami untuk merasai pengalaman bahawa produk dan servis ini dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dan seterusnya konsep after sale lah. After sale ni mereka hantar email, bagi layanan, dan juga mereka seolah orang kata apa, sentiasa membantu dan menjadi tulang belakang lah untuk membantu pelanggan, sehinggalah pelanggan dapat menyelesaikan bukan masalah yang dihadapi oleh yang ditawarkan oleh produk tersebut, tapi juga pelanggan boleh menyelesaikan masalah-masalah lain dengan adanya produk-produk yang akan datang seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya dengan itu mereka dapat membina satu kejayaan trust, pelanggan rasa puas hati, dan kita akan melihat persepsi pelanggan kepada nilai semakin positif, dan kita akan ada sebahagian pelanggan yang sentiasa seronok berkomunikasi dengan bahagian tim pemasaran untuk sentiasa mendapatkan manfaat-manfaat yang ditawarkan. Malah ada juga bagi setengah syarikat menyediakan konsep affiliate, maknanya dah puas hati, ajak orang beli, anda dapatlah certain token ke commissionnya. Maknanya sentiasa nak membina trust, nak menjadikan rabbit fan lah, supaya pelanggan itu sentiasa seronok bersama dengan syarikat dan menggunakan produk tersebut. Dan akhirnya itulah matlamat mereka, supaya bukan saja iklan-iklan yang dibuatkan secara berbayar, tapi mereka juga mahu iklan dan cari pada mulut-mulut pelanggan mereka sendiri, supaya dia lebih membina kepercayaan, membina trust. Itu antara konsep-konsep pemasaran yang berasaskan pengalaman pelanggan. InsyaAllah kita akan masuk lagi pada konsep-konsep lain, dan insyaAllah kita di page Nadi Duit, di page Wan Alwi The Wizard, Instagram Wan Alwi The Wizard, TikTok dan YouTube Wan Alwi The Wizard. Kita akan masukkan perkara-perkara, fakta-fakta, perbincangan-perbincangan kita yang berkaitan dengan dunia perniagaan di pemasaran bisnes kecil. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi usahawan yang mencari ilmu, memperkasakan ilmu perniagaan kita, dan kita sentiasa menerobos citra diri kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.